وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita sama-sama laksanakan fardu solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima solat yang kita lakukan sebentar tadi dan juga menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita dah buat dan yang bakal kita buat sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Masih lagi di juzuk 30 surah Abasa. Tuan-tuan tengok yang ada buku ni, boleh tengok muka surat yang ke-37. Muka surat 37. Kita bermula pada ayat yang itu hari ayat 24 dah sudah. Tapi dia ada kaitan dengan ayat 25 tu. Kita mulalah pada ayat 24 tu. Kita mula pada ayat yang ke-24. InsyaAllah tuan-tuan kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Falyanzuril, nun mati bertemu dengan dha, ikhfa hakiki. Kita baca dengan menyembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf dha. Falyanzuril, sebut nun tu macam nak sebut dha, tak sebut lagi, kita sembunyikan. Falyanzuril, dengung dua harakat. Insanu, nun mati bertemu dengan sin pun hukumnya ikhfa hakiki. Jangan baca in, itu izhar yang berdengung. Dia sembunyikan nun dalam sin, dia dah macam bercampur. Insanu ila ta'amih. Oleh kerana kita berhenti pada ta'amih, tak adalah hukum. Tapi kalau kita sambung ta'amihi anna, dia akan jadi hukum lain lah. Ni kita berhenti ta'amih. Okay. Anna, semua nun yang bersabdu kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Wajibul ghunnah, wajib dengung. Anna sabab, sabab, ba mati. Qalqalah surah sabab. Qaf ta ba jim dal tu huruf qalqalah. Bila mati kita kena qalqalah kan lah, bunyikan, detakkan suara tu. Sabab nal ma'a. Semua ni pun dah banyak kali kita sebut. Semua tanda panjang dalam Quran kita baca dengan 4 harakat, kecuali saya sebut itu satu tanda panjang di pangkal-pangkal surah yang duduk di atas huruf, macam alif, lam, mim, itu panjang. Ataupun tanda panjang atas huruf nun. Huruf nun itu ada tanda panjang, kita akan baca nun. Ataupun qaf, itu bentuk tanda panjang yang kita kena baca 6 harakat. Yang kedua, tanda panjang yang ada pada, tuan-tuan tengok muka sebelah tu 38, yang sebentuk dengan sakhah, sama dengan waladdallin. Tenang ingat waladdallin lah. Semua tanda panjang yang sebentuk dengan waladdallin. Sebentuk tu macam mana? Tuan tengok sakhah ni, dallin dengan sakhah ni sama kat mana? Satu, ada tanda panjang atas alif tu. Lepas alif tu ada huruf kha. Huruf tu berbaris dan bertasydid, bersabdu. So kalau tuan-tuan jumpa ada tanda panjang di atas huruf mad, tak kira huruf tu alif atau waw atau ya, selepasnya ada huruf berbaris dan bersabdu, maka itu kita kena baca panjang tu 6 harakat. Sakhah, al-haqqah, waladdallin, sama tu. Qala atuhajjunni, tu tiga-tiga ada kat situ tu. Dan dah 2 tanda panjang pada perkataan Allah. Perkataan Allah yang panjang ni ada 4 asal saya. Allah. Ada tulis angzah Allah, tu tanda panjang kat depan tu. Itu Allah tu panjang. Atau perkataan, bukan atau, dan lagi perkataan az-zakarain, tu ada dua perkataan saja. Selain itu semua baca 4 harakat. Wallahu a'lam. Nanti kalau kita jumpa kita sentuh. Maka tuan-tuan, jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih
Anna sababnal ma'a sabba. Topik nak baca kan bawah tak habis dah. Ma'a sabban jadi sabba. Itu dah banyak kita bincangkan. Semua huruf hijaiyah yang berbagi dua di atas, bila kita berhentikan, kita bunyikan dengan satu baris sahaja. Sabban jadi sabba, syaqqan syaqqa, habban habba. Begitulah seterusnya, sampai habis. Sedikit tuan-tuan itu tentang ilmu tajwid lah. Kita kena tajwid tuan, kita kena belajar sikit-sikit, betulkan bacaan. Tak wajib mengetahui ilmu tajwid nak baca Quran. Yang wajib betul je. Maksud saya mengetahui itu qana, ni idgham, ni ikhfa, ni izhar. Kok qana baca tak betul tak pakai tu. Qana semua, ini izhar, idgham, iqlab. Baca salah. Lagi baik tak qana tapi baca betul je. Tanya ni apa ni Ustaz? Entahlah tapi dengung. Yang itu lebih baik daripada yang qana, izhar, iqlab tapi baca saya salah. Yang penting bacaan betul. Okey tuan-tuan, kita tengok sama-sama tafsiran ni pula. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Allah Ta'ala suruh lihat makanan yang kita makan. Allah Ta'ala suruh tengok makanan yang kita makan tu. Kemudian anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami Allah telah mencurahkan air dari langit dengan curahan yang menakjubkan. Jadi arahan Allah supaya kita melihat makanan ni bukan ambil makanan pandang lama macam tu. Bukan tu maksud Maksud bila kita Allah Ta'ala suruh kita melihat makanan ni supaya akhir nanti kita nampak. Kita nampak kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir ni kata apa? Supaya manusia tu melihat makanan serta memikirkan bagaimana cara Allah Ta'ala mencipta makanan itu dan mengaturnya. Makanan-makanan yang kita makan ni Allah Ta'ala suruh pandang tu so apa? Suruh kita fikir macam mana Allah Ta'ala buat makanan tu. Nanti di bawah ni cerita makanan dia. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami Allah telah mencurahkan, kami yakni Allah telah mencurahkan air dari langit dengan curahan yang menakjubkan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Allah Ta'ala sebut kami yang turunkan daripada langit itu air dengan qadar tentu. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Kami pun turunkan tanpa ke bumi ni. Kami yang turunkan. Ada qadar-qadar dia. Bukan main belasah yang turun. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami juga berkuasa nak hilangkan air tu. Dah turun-turun tak dapat apa-apa pun hilang macam tu. Allah Ta'ala sebut kami berkuasa melakukannya. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan belahan yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala sebut kami turunkan hujan daripada langit. Kemudian daripada hujan tu kami belah bumi. Belah bumi. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Berapa banyak tanah yang kering kontang, yang kita rasa memang tak ada tumbuhan boleh hidup. Tiba-tiba bila turun hujan, Allah Ta'ala turunkan air hujan, maka dibelah bumi oleh Allah. Maka keluarlah daripada celahan-celahan bumi itu rumput-rumput yang elok hijau, macam-macam jenis pula. Allah Ta'ala tumbuhkan daripada bumi yang kering kontang, hasil daripada turunnya air hujan. Kita tanam elok-elok, berbaju-baju, ya tak, ya tumbuh-tumbuh. Turun air hujan, tumbuh. Kan? Kadang-kadang kita pun selalu sebut, Mak sebut, yang dia tanam tak hidup. Ni atas mana-mana datang kan. Dia latih merumput kan, tanam bunga rumput banyak. Dan yang tanam tak hidup, yang tak tanam lah hidup tadi. Allah Ta'ala punya kerja tuan-tuan. Dihidupkan daripada air itu,
tumbuhkan biji-bijian di bumi. Dia sebut biji-bijian tu macam-macam lah. Daripada biji-bijian, jagung, gandum, apa lagi kan, sebanyak-banyak yang tak dapat kita nak sebut kat sini kan. Habis asyik nyebut makanan ni kan. Wa inaban wa qatba. Bukan saja aku hidupkan tumbuh-tumbuhan biji-bijian, tapi buah anggur serta sayur-sayuran. Hidupkan buah anggur. Ni kenapa buah anggur disebut ni? Tak sebut buah pear ke, buah apple ke, strawberry tak sebut pula, buah anggur pula. Sesuai lah ayat ni turun di tanah Arab kan. Orang Arab ramai ke situ, bunuh dia, tempat hidup dia, tanah tumpah darah dia. Maka ketika itu buah-buah ni banyak. Allah Ta'ala beritahu, ni buah-buah anggur yang hidup ni bukan kau tanam. Aku yang turunkan air hujan, aku yang belah bumi, aku yang besarkan ni sayur-sayur yang kau makan ni, masuk buah-buah anggur ni. Jadi itulah maksud ayat. Wa qatba, serta sayur-sayuran. Sekali fikir, apalah sebut sayur-sayur ni, biasa sayur ni. Oi tuan-tuan, sayur ni kita rasa kita ni mewah, menterdarah pula. Makan sayur kat sini dah biasa sebut pun tak ada menterdarah. Makan sayur kat sini. Kalau tuan-tuan pergi tanah Arab, pergi Mesir, sayur ni apa? Kalau surau ni 10 genih cukup lah, RM10 je. Satu surau ni boleh lah. Loyo menterdarah sayur ni kalau RM10 je tu. Yalah. Karet lobak merah tu sekilo 20 sen. Sekilo 20 sen. Sekilo dia. 20 sen. 20 sen tu 20 sen dia, bukan 20 sen kita. Kok kira duit kita tak tahu kosong berapa, kosong sen ke sekilo betul pula. Dia punya kubis tu, kubis kita ni besar-besar kepala baru ya, kacik-kacik ya. Bagus sana ni. Dia kubis dia tu kalau baling kepala boleh mati orang tu. RM1 dia. RM1 dia kubis RM1. Kau boleh kubis tu RM1. Satu lorong kan kubis tu. Basal, bawang, segala-gala jenis sayur ni lah. Kalau setakat sayur lah kau nak makan sekampung tu, kok 100 tu bukan sekampung kat dah, sesat berderah kat. Sayur tu terlampau murah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini. Anggur memang banyak tempat dia, sampai 5-6 jenis anggur. Hijau ada. Yang paling sedap kalau tuan-tuan di Malaysia tak ada jual tuan. Kalau yang sompek yang banyak-banyak duit tu boleh dah pergi Mesir, pergi negara Arab, cari anggur nama Banati. Sini tak jumpa lah tuan. Sini anggur yang bulat-bulat yang di Banati tak ada biji. Dia serumpun-serumpun kecil-kecil besar tua. Besar-besar jengkol siam tak pakai, tak sedap. Dia besar-besar tua, dia kecil-kecil ya. Dia besar serumpun-serumpun ni terlalu garam lama-lama dah sedap. Dia cara makan dia masuk sini, tarik keluar tangkai je. Tarik semua tutup. Yang itu macam ni. Itu lakulah yang kalau besar-besar ni yang kita makan tu kat Mesir tu, budak-budak ni buat pertandingan baling kepala hima daripada tingkat 3. Pakai anggur besar tu. Jadi Allah Ta'ala sebut ni bukan apa. Ke situ banyak sayur, anggur ni banyak. Tu semua yang kau makan tu seolah-olah begitu nak sebut. Aku turunkan hujan, aku yang hidupkan tu, kata Allah Ta'ala. Tengok tu, banyak sayur. Wa zaitunan wa nakhla, dan juga pokok zaitun, wa nakhla, serta pokok kurma. Jadi Allah Ta'ala sebut zaitun dalam, zaitun ni bukan nama orang ya. Bukan zaitun Simeon ni, ataupun zaitun apa yang kuat lagi tu. Bukan tu. Zaitun ni Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan tengok. Kadang-kadang ada buah-buahan yang pelik Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, ada sesuatu sebenarnya yang Allah Ta'ala nak beritahu. Satu mungkin banyak sayur, anggur banyak di Mesir, dan dia pasti ada kelebihan tersendiri. Macam sayur kat Malaysia ni kan, di Mesir sayur dia lain. Sayur-sayur dia kalau kita makan, ada satu sayur yang tak ada kat sini, dipanggil gargil. Itu memang Imam tahu tadi. Gargil tu memang elok untuk kesihatan badan, baik lelaki baik perempuan. Dia macam bayam-bayam sikit, tapi porah-porah halimau, tabu garam sikit. Ada gargil tu ada nasi jalan, memang sedap. Sampai Arab sebut, kalau kamu tahu kelebihan gargil ni, kau tanam buah kati gargil ni. Cukup ada tu je. Tapi kita pernah bawa di Malaysia ni, tak jadi deh. Kat atas pun rasa
Dia macam rasa makan rumput pahang lah rasa dah. Kalau kat sana sedap dia rasa itu. Kat sini boleh lah dia, tapi dia rasa dia dah lari dah tuan-tuan. Wa zaitun, dan buah zaitun. Jadi Allah Ta'ala sebut zaitun dan kurma. Yang Allah Ta'ala sebut ni semuanya ada kelebihan-kelebihannya. Zaitun ni, buah ni tuan, bila kita tengok orang Arab tuan, kita tengok, kita sebut dalam bahasa Inggeris apa? Olive kan tuan. Olive kan. Kan salah madu pula kan. Olive ni rasa macam olive betul lah tu. Olive tu banyak jual tuan. Jadi ada saranan itu hari daripada salah seorang daripada YB kita, suruh minum air minyak kelapa sesudu. Kan sebelum ni kita tukar minyak zaitun. Sebab orang Arab memang zaitun tak. Dia daripada Johor, hijau ada warna hitam pokat ada warna Dua ni memang dia makan tu macam kita makan potai. Bahkan lebih hebat lagi mereka makan daripada kita makan potai. Sekali kunyah sebiji, sekali kunyah sebiji uram zaitun. Kalau tuan-tuan tengok zaitun ni, pokok zaitun ni dia akan hidup kalau di tanah tinggi. Kita tengok yang paling tinggi sekali pucuk tu, tu dia akan dulu capai cahaya matahari. Dan sehingga bila dibuat kajian orang Arab kenapa makan zaitun ni, buah ni memang banyak kelebihannya dan dia boleh bertahan sampai 1000 tahun pokok zaitun ni. Bukan sikit-sikit nyawa sampai 1000 tahun. Kita tengok dalam tafsir, tengok dalam kajian dari sains 1000 tahun. Dan saya sempat tengok dalam kitab Yusuf Haji Ahmad tu, yang dia di dalam satu kitab disebutkan bahawasanya pokok zaitun ni dia adalah ubat untuk menahan orang daripada terkena kanser rahim, kanser payudara dan kanser yang dalam perut kalau diamalkan. Sebab itu elok. Kalau orang Arab ni kadang sesudu dia minum pagi-pagi, dia sudu kecil tu dia telan minyak zaitun. Minyak kelapa saya tak tahu ya. Kalau tak nak buat lah, mana nak tahu jadi kan. Tapi minyak zaitun betul. Saya dah cuba buat dah dulu, tapi memang maung lah. Maung rasa itu lain. Memang elok kanser. Dan kalau beramal dengan minyak zaitun ni, insya-Allah dia tak kena kanser lah. Kanser payudara tak kena, kanser dalam perut tak kena. Dia akan selamat. Bukan saya sebut tu. Itu ada salah seorang profesor, dia sebut nama dia Dr. Smooth nama dia. Daripada Harvard University. Dia buat kajian, kata dia orang minum minyak zaitun ni dia tak kena. Dia tak akan kena. Dan ada satu kajian, saya selalu sebut kajian ni daripada Universiti Barcelona dekat Sepanyol, Februari 1996. Dia buat kajian pada 40 orang ibu menyusukan anak. Dia buat kajian, rupa-rupanya sebahagian besar, mana paling besar, kandungan minyak yang ada dalam susu ibu itu, ada pada buah zaitun. Ada dalam buah zaitun. Susu ibu tu. Sebab itu kanak-kanak ni dia sihat bila minum susu ibu. Dan susu ibu tu ada kandungan minyak, dalam minyak zaitun tu ada dalam susu ibu. Itu dah dikaji oleh profesor doktor di Sepanyol dalam kitab tersebut. Jadi ada besar manfaatnya buah zaitun ni. Selain dia cegah, antaranya disebutkan mencegah bakteria daripada berkembang dalam perut dan dalam usus besar kita. Jadi orang yang beramal dengan minum minyak zaitun ni, insya-Allah dia akan sihat. Dia akan sihat. Jadi bolehlah kita cuba beramal kan. Tapi di Mesir dah biasa tuan-tuan. Buah zaitun ni macam satu kewajipan, bila makan tu dia akan kunyah zaitun, dia akan kunyah buah zaitun tu. Bukan buah putat ya. Buah putat lain, kerana buah putat kan. Saya sekali makan buah tu, buah zaitun kan ni, kat Bukit Rokan. Lepas tu tak beritahu tu buah putat. Elok bulat-bulat, apa pondoh lah buah ni. Kita pun nak tanyakan, takut nampak lah bodoh yang benar pula. Orang makan kita tak tahu, kita pun terima kasih, kita ambil kemudian kunyah. Ya Allah Tuhanku, pahit Lepas tu pantai pula ramai. Ustaz tak pernah makan kan? Tak, ni buah apa ni? Buah putat. Dia makan Ustaz sama dengan nasi. Ambil nasi, ambil dia sekali. Dia bercampur dengan nasi tu, bila kita kunyah jadi lomak. Awak tak dah kunyah nasi, kunyah dia. Macam-macam tuan. Jadi zaitun ni elok kita amalkan. Yang buah-buah lain tu wallahu alam, tak tahulah kajian ni kita tengok. Tapi buah zaitun ni dah ramai sangat orang kaji kerana dia tersebut dalam Al-Quranul Karim.
Ada macam-macam zat lah di sini. Saya catat di sini macam-macam protein, zat, zat garam, zat besi, vitamin A, B, zat besi, zat zinc, zat iron, semua ada lah. Kok ada lah bukan besi dah, iron, zinc semua ada dalam tu. Jadi eloklah makan buah zaitun. Wa hadaiq ghulba, dan taman-taman yang subur. Hadaiq tu taman, ghulba ni maksudnya pokok-pokok yang rindang, besar-besar. Di pokok kebun-kebun yang subur-subur ni bukan kita usaha tu. Memang nampak kita yang tanam pokok semua, itu semuanya hasil daripada keinginan, iradah Allah Ta'ala. Diturun air hujan, subuh elok naik pokok-pokok tu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut tadi, aku yang turun air, aku yang belah bumi. Ni semua ni semua aku yang hidupkan, bukan kau yang hidupkan. Ya kita baju bunga, ya kita baju buah semua. Sebenarnya hakikatnya semuanya adalah di bawah pengaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suruh pandang, yang semua-semua kau makan ni, sayur, anggur, buah zaitun, buah kurma, kebun-kebun yang subur tu. Kemudian wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumput. Buah-buah apa pun yang kamu makan, dan rumput-rumput yang binatang ternakan kamu makan, mata'al lakum wa li an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Maksudnya semuanya itu Allah Ta'ala suruh pandang, supaya akhirnya nanti kita dapat melihat semuanya itu adalah merupakan kesan-kesan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi pada kita nikmat itu memudahkan urusan kita. Kita hidup hari ni tuan-tuan kerana nikmat Tuhan. Berdasarkan ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu yang kamu boleh senang hidup tu kerana mata'al lakum, untuk kesenangan kamu. Jadi kita hari ni senang hidup bukan kerana usaha kita, semuanya kerana kehendak-kehendak Allah. Diberinya kita nikmat sehingga selesa kehidupan kita hari ni. Tak ada satu pun yang menyebabkan kita selesa atas muka bumi ni kerana urusan kita, kerana kita yang nak, tak. Semuanya Allah Ta'ala ya. Wa ma bikum min ni'matin, itu semua dalam ayat. Apa ayat tu? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Thumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. Allah Ta'ala sebut dalam ayat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa-apa saja nikmat yang ada di sisi kamu tu semuanya daripada Allah. Allah Ta'ala sebut. Bila kamu ditimpa musibah, kepada Allah Ta'ala lah kamu minta pertolongan, kamu berlindung. Jadi apa yang ada di sisi kita ni tuan-tuan, yang jadi seronok hidup ni, aman hidup kita ni, semuanya adalah nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, kamu tak terkira. Apa tujuan Allah Ta'ala suruh lihat ni? Falyanzurul insanu ila ta'amih ni. Bila akhirnya dia nampak, dia tahu ni semua adalah kesan-kesan, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akhirnya sedar dia, insaf dia, tahu dia, ingat dia bahawasanya mereka selama ini sebenarnya manusia ni hidup adalah hasil daripada nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, tuan-tuan. Tu yang kena ingat tu. Sebab itulah bila kita ada nikmat lebih-lebih sikit, kita berbahagi-bahagi dengan orang lain. Jangan bagi semua, kita pun nak pakai juga. Bagilah sekadar yang kita mampu, kan? Sebab sebahagian daripada harta yang kita ada sebenarnya bukan milik kita, dia adalah milik orang lain. Sebab itu ada zakat, ada sedekah dalam agama kita ni, supaya ada jalan untuk kita keluarkan hak orang daripada menghuni perut kita, daripada menghuni rumah kita. Dia tak berkat hidup kita bila kita simpan hak orang lain. Sebab itulah zakat itu sendiri membawa maksud an-numu, membersihkan harta. Bila kita bayar zakat, makna kita pulangkan hak orang pada yang empunya. Kita tak simpan hak orang. Sebab tu bayar zakat, kita simpan, tak simpan hak orang dalam rumah kita, dalam perut kita. Wallahu a'lam. Itu ayat yang ke-32. Kemudian
Dan apabila datang suara jeritan yang dahsyat, yakni tiupan sangkakala yang kedua. Ni tiupan sangkakala kedua maksudnya Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia daripada kubur ni. Berlakunya kiamat. Nabi sebut, siapa nak tahu sungguh, katanya, bagaimana keadaan kiamat itu, maka hendaklah kamu baca 3 surah. Hadis yang sahih daripada Imam Turmuzi. Kata dia, Nabi sebut, siapa yang nak tengok, nak faham bagaimana keadaan kiamat tu, kau bacalah 3 surah. Nabi sebut, 1 surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. 2 surah Infitar, Idza Sama'u Fatarat. 3 surah Insyiqaq, Idza Sama'u Insyaqqat. 3 surah ni adalah menceritakan detail tentang bagaimana keadaan berlakunya hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, dan apabila datang suara jeritan yang dahsyat, yakni tiupan sangkakala. Bila Israfil dihidupkan, disuruh tiup sangkakala yang telah dipenuhi oleh roh-roh orang-orang terdahulu, maka ditiup oleh Israfil sangkakala tu. Ni tiupan kedua ni maksudnya tiupan bangkit ke tiupan mati ni tuan-tuan. Maksudnya nak matikan orang ke nak hidupkan orang ni? Nak hidupkan. Yang memekakkan telinga. Sakhah ni asal tuan-tuan, maksud sakhah ni dalam tafsir Muni disebut, sakhah tu maksud dia tiupan yang membuatkan manusia ni tuli, jadi pokak kerana kuatnya tiupan itu. Jadi sakhah ni adalah salah satu nama kiamat. Macam saya pernah sebut dulu, nama kiamat ni banyak. Dalam kitab Tazkirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi ni, berpuluh nama-nama hari kiamat ni. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, banyaknya nama kiamat tu kerana Allah Ta'ala menamakan kiamat tu dengan setiap peristiwa yang berlaku di hari kiamat. Apa peristiwa yang berlaku tu, Allah Ta'ala ambil jadikan nama kiamat. Itu sebab siapa ingat nama kiamat, sebenarnya dia sedang mengingat peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di hari kiamat. Apa yang berlaku, contoh dia pada hari kiamat, orang diberikan balasan. Balasan sebut dalam bahasa Arab apa? Jaza. Yaumul jaza. Yaumul jaza. Apa lagi? Dalam Quran sebut, dia sebut as-sa'ah, kan? Saat maknanya hari kejadian. Jadi semua yang berlaku pada hari kiamat tu diberi nama oleh Allah Ta'ala. Jadikan nama supaya bila manusia sambut nama tu, manusia tahu perkara-perkara yang bakal berlaku di hari kiamat. Al-Baghawi, Imam Baghawi kata sakhah tu adalah maksudnya adalah hari kiamat. Tetapi ada yang menyebutkan sakhah tu maksudnya satu tiupan. Kalau ikut Imam Ibn Jarir, kata dia ia tiupan trompet yang kuat untuk membangkitkan manusia ni. Tiupan yang kuat bunyi dia. Apa berlaku selepas itu? Yauma yafirul mar'u min akhi. Ni cerita manusia dah bangkitkan semua kan. Rasulullah bangkit dulu. Imam Qurtubi sebut Rasulullah bangkit dulu, kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dihapit oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dua ni. Dua orang ni. Mungkin ramai tanya, kenapa tak Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali sendiri bangkit? Tak payah saya jawab itu. Tapi dalam hadis sebut Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dia akan mengiringi Nabi. Kemudian Nabi akan diikuti oleh Nabi bangkit tu, dia berdiri di tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah. Kemudian datanglah orang Mekah dan orang Madinah, bangkit ikut Nabi, diikuti oleh orang-orang yang lain. Kalau kita tengok kenapa lah Sayyidina Abu Bakar lah bangkit dengan Sayyidina Umar, mana dua orang Sayyidina lagi? Memang saya tak payah jawab, tapi adalah sebab kelebihan Sayyidina Abu Bakar tu. Dari segi turutan para sahabat pun dia adalah khalifah yang pertama diikuti oleh Umar. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni kita dah sama-sama tahu. Sehingga Nabi sebut ketika Nabi bahaskan masalah memuji orang, Nabi tak bagi sahabat puji orang.
Nabi sebut, daripada kau puji sahabat engkau tu, baiklah kau ambil tanah letak atas kepala kawan. Sehingga ada pernah berlaku dalam satu riwayat, seorang lelaki memuji kawan dia. Rasulullah kata, sesungguhnya engkau telah mengerat tengkuk sahabatmu. Kenapa korek pula? Kerana manusia ni dia tak layak menerima pujian. Apa yang manusia buat sehingga dia layak dapat pujian? Tak ada, tuan. Semua datang kena nikmat daripada Allah Ta'ala. Itu manusia. Sebab itu diajar dalam agama kita, bila dapat pujian, kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pulangkan kembali pada yang layak menerima pujian, yakni Allah. Manusia tak layak. Jadi bila kita puji orang tak layak, dia tak sedar diri. Bila kita puji dia, makin kombanglah dia. Itulah Nabi sebut menotak tongkuk kawan kau. Sebab itu Rasulullah ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, kau tak bagi sahabat pujikan kawan, tapi kau puji Sayyidina Umar, kau puji Abu Bakar. Nabi puji Abu Bakar. Tu mungkin sebab kelayakan Abu Bakar tu duduk mengiringi Nabi tu, mungkin lah. Kan Abu Bakar memang ada hebat kan? Apa kehebatan Abu Bakar tu? Nabi sebut, kalau dia ambil iman Abu Bakar tu ditimbang dengan iman orang satu dunia ni, borek lagi iman Abu Bakar. Tu iman orang satu dunia, tuan. Kita tu dah ramai benar tu, kan? Kok kita tengok iman orang Taman Sri Rambau ni pun dah ramai dah. Tak payah satu dunia, orang Taman Sri Rambau dah ramai. Dunia orang timbang Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar. Sahabat kata, ya Rasulullah, kau puji Abu Bakar, macam mana cerita ni? Rasulullah sebut, aku tahu siapa yang aku puji. Kerana Abu Bakar yang bila dapat pujian, dia akan kembalikan kepada Allah. Begitu juga dengan Umar, bukan calang-calang orang. Apa kehebatan Sayyidina Umar ni? Nabi sebut dalam satu hadis, kalaulah aku ni tak dilantik menjadi Rasul, nescaya Umar lah yang akan menjadi Rasul. Bukan calang-calang tu, Nabi sama dengan dia. Aku ni tak jadi Rasul lah, Umar lah Rasul. Tapi aku jadi Rasul, tak apa lah Umar jadi Rasul lah, kata Rasulullah. Hebatnya kedudukan Sayyidina Umar, dengan tidak menafikan kehebatan sahabat seperti Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Kan? Itu kalau kita tengok dalam kitab Tarikh Khulafa benda sebut, kan, cerita kelebihan empat sahabat ni, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Cuma nak cerita bangkit di akhirat besok, Rasulullah diiringi oleh Abu Bakar dan Umar. Barulah manusia-manusia yang lain. Dah ramai-ramai itu, apa jadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika itu manusia lari dari saudaranya. Hari itu orang lari daripada saudara. Tak nak jumpa, bukan tak nak jumpa menyampah. Masing-masing sibuk mikirin selamat kau tidak, selamat kau tidak ni, selamat kau tidak ni. Lari dengan maksud tak nak bertanggungjawab. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Qutubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada disebut oleh Imam Qutubi, di hari akhirat besok, ayah yang pertama lari daripada anak yang pertama lari daripada ayahnya adalah Nabi Allah Ibrahim, kata Imam Qutubi. Bukan lari apa, lari tak nak. Tahu dah ni ayah besok akan minta macam-macam ni. Dah habis dah. Misi dakwah dah habis kat dunia dulu. Tak nak dongah dah. Besok di akhirat Nabi Ibrahim pun tak nak lah terlibat dengan ayah. Berlepas diri. Imam Qutubi sebut dalam tafsir dia. Anak yang pertama lari daripada ayah, Nabi Allah Ibrahim. Ayah yang pertama lari daripada anak, Nabi Nuh alaihi salam. Orang yang pertama lari daripada isteri dia, Nabi Lut alaihi salam. Habil akan melarikan diri daripada Qabil yang membunuhnya. Dan Nabi Adam akan lari daripada anak-anak dia. Datang. Itu disebut oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Sebab apa? Orang tak nak bertanggungjawab dah hari itu. Hari itu masing-masing memikirkan keadaan diri masing-masing. Pada hari ketika itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Kan? Wa ummihi wa abi. Ibunya dan lari juga daripada ibu, daripada ayah. Kita muka bumi ni tuan, mak ayah ni penting. Tak ada orang nak lari dah, kan? Kecuali anak-anak yang anak dahaka yang lari daripada mak ayah. Orang tu tak mahu dia lari daripada mak ayah tu. Pernah dalam satu riwayat, disebut dalam satu kisah, seorang sahabat yang tanya sahabat lain, kenapa orang perempuan ni ramai atas muka bumi ni?
Tak boleh ke tak ada orang perempuan, kata dia. Banyak sebab, banyak jadi maksiat dengan perempuan ni, kata dia. Tak boleh ke tak ada orang perempuan. Iaitu Allah Ta'ala takdirkan dia tidur. Tidur, mimpi dalam tu omak yang hilang. Mimpi dalam tu omak yang hilang. Nampak mimpi dalam tu, bangun tu berkacau-kacau dia. Mana cik omak tanya sahabat, mana omak aku. Dia mimpi dia dah bangun tu. Sahabat tanya, omak kau tu perempuan, baik-baik kau cari. Tu senyap deh. Nak cerita penting ni. Omak ni walaupun dia seorang perempuan kan, dulu Arab ni bila sebut perempuan ni dimusuhi betul, sebab tu anak perempuan dibunuh dan sebagainya. Tapi kita hari ni bila sebut omak, ayah, dua-dua ni sama pentingnya bagi kita. Tapi sebut apa tu? Wa ummihi wa abi, ibunya dan ayahnya. Kod dalam hukum tuan-tuan, mak dengan ayah ni mana kita nak duluan? Saya nak ulang balik ni, saya dah sebut dulu kat sini ni. Dah lupa tu. Mak dengan ayah, siapa kita nak duluan? Oi, orang perempuan dia cakap ibu-ibu tak, mentang-mentang dia perempuan. Mak dengan ayah, siapa kita nak duluan? Kok kita ni sebagai anak nak duluan mak kat duluan ayah? Berdosa tak kalau kita melebihan mak kita? Dua-dua ni penting kat kita. Dua-dua ni kita layan. Tapi apa-apa hal kita kena dahuluan mak kita. Ibu didahulukan, ayah dia utamakan. Tentu. Ibu dulu. Apa hal ibu dulu. Lepas tu baru ayah. Bukan makna apa hal ibu dulu ayah tinggal. Dia dah bekerja, gaji dah besar. Dibagi mak sebulan 500, ayah bagi RM10. Tu melampau benar tu. Tu tahu benar. Kan bagi mak 500, ayah RM10. Agak-agak lah macam tu. Bagi 500 mak, bagilah ayah 400 ke 300 okey lah tu. Tapi kalau bagi sama ratus lagi baik. 500 ayah macam mak. Kan ayah tanya, berapa amat bagi kau tadi? 5. Abang pun tolak dapat 500. Tak, dan 300. Kecil hati ayah. Bagilah sama-sama. Tapi dalam satu-satu hal kita kena duluan mak. Macam dulu saya pernah buat contoh kat sini dulu kan. Katalah berlaku perpisahan mak ayah tu. Mak duduk dekat Seremban, ayah duduk dekat Seramat. Dia duduk kat Gombau, ataupun dia duduk kat Tuah, kat Gomeh dah. Kan? Sok pergi raya. Mak telefon, kau raya pertama balik rumah mak, kata dia. Yang pergi mana-mana. Mak kata ni nak balik mak ayah ni, tak bagi balik mak ayah. Ayah pun telefon, kau ingat tu raya pertama balik mak abah, kata dia. Dia dah pening dia, mana nak balik ni, mana nak balik. Kita nak balik mana tu? Balik mah bini je. Tu mah bini tu. Balik mah bini tak? Memang mah bini pun. Kalau doket tak ada masalah. Hari semua boleh balik. Kan? Ni kata kan, omak nak pagi raya, kau sembahyang raya kat senyap tu. Kat rumah omak. Ayah pun nak kita sembahyang raya kat rumah dia. Omak pun nak sembahyang raya kat rumah dia. Dalam keadaan macam ini, bila terbagi dua macam ni, kita kena duluan ya kok, sebab memang ada hadis Nabi SAW. Ati' abaka wala tu'si ummaka. Naklah kamu taat kepada ayah kamu, tapi jangan engkau mak kamu. Dalam kaedah usul, mana-mana larangan yang duduk selepas suruhan, larangan tu lebih kuat sifat dia. Tuhan suruh, Nabi suruh, ati' abaka, kau taat ayah kau. Kemudian wala, dalam maksud sama, jangan kau engkau mak kau. Jadi jangan, larangan selepas suruhan tu lebih kuat kedudukannya daripada arahan suruhan yang pertama. Itu kaedah. Jadi mentaati mak tu. Jadi nak buat macam mana? Balik lu rumah mak, raya lu. Gagak dah copet tu dah raya tu, kita minta maaf lah mak, ada urusan ni. Kan kau balik mak ayah, dia marah. Jadi rumah kawan ke apa kau, pergilah, baliklah kejap. Mungkin sampai ke rumah ayah tengah hari, ayah kita marah pula. Mana kau pergi? Masa itulah ada, kita boleh korban istilah bohong harus. Tak ada bohong sunat dia. Bohong sunat harus. Allah bahai. Ayah raya pula kereta mengaragam nasib baik, ada Cina kereta buka kedai tu servis dah dulu tu tak sampai sembahyang raya tu. Kan kau cakap kan sembahyang raya rumah mak. Kau nak menyinggung tak deh. Jadi ada masa-masa tu pandai-pandai lah nak, kan. Jadi mak dulu.
wa sahibatihi wa banihi, dari isteri dan anak-anaknya. Orang lari daripada isteri, daripada anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Jadi kita faham, hari itu masing-masing tak nak jumpa siapa-siapa pun, sebab masing-masing sibuk hari itu memikirkan perihal nasib masing-masing. Tuan-tuan bayangan hari itu kan, sebab tu Nabi sebut tu, bila hari akhirat besok, bukan hari akhirat, kita mati tu, Nabi awal-awal ingat dah, kita mati nanti. Nabi sebut dalam satu hadis, yasba'ul mayyita salasatun, bila kita mati nanti akan ikut kita ke kubur 3. Farji'u isnani wa yabqa wahid, kan Nabi sebut. Akan mengikutlah mayat ni ke kubur 3 perkara. Salasatun fayarji'u isnan, 2 perkara akan balik, wa yabqa wahid, 1 yang akan kekal bersama kita. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan mengikut ke kubur ahli keluarga, hartanya dan juga amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka kembalilah ahli keluarga dan hartanya, tak ikut sama dah. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalnya bersama-sama kita dalam kubur. Jadi siapa yang banyak amal dia takkan dapat ditauzik, diberi-beri oleh ahli keluarga yang tinggal. Yang boleh diberi-beri itu roto yang kita cari selama ni susah payah. Besok anak-anak kita tinggal, orang rumah tertinggal, dia beri-beri sama-sama dia. Yang dia tak beri-beri apa? Amalan kita sendiri simpan. Jadi orang yang cerdik, dia akan mengumpulkan harta untuk anak bini senang. Dalam masa yang sama, dia lebih mengumpul harta untuk diri di akhirat. Susah pun anak bini kita atas muka bumi ni, dia boleh lagi berusaha mencari harta. Ada saudara-saudara lain yang bakal bantu dia. Susah kita dalam kubur, tak ada orang nak bagi kita amalan dah. Siapa nak bagi? Kok ada anak yang ingat-ingat dulu, di doa kita lepas semayang, alhamdulillah. Kok dia masih ingat lagi duit kita banyak, disedekah, dia buat tahlil, disedekahkan anak yatim atas nama kita, alhamdulillah. Atau rumah kita ni banyak duit abang ni, disedekah ke pusat anak yatim, syukur kita. Kok dia ingat? Kok asyik naik Kemaran Highland ni setiap minggu, makan strawberry, habislah tu. Itu tak pergi mana-mana pergi. Sewa hotel dengan anak-anak, jalan-jalan sakan ni kan, banyak duit abah kau pun diam-diam dia dulu rupa banyak kotor kita pula sektor dalam kubur tak apa-apa. Dulu kita nak cari kotor, jaga-jaga malam, bongkak-bongkak motor kita, banyak bulu kuning jatuh ke bawah, mikir cik duit kan. Lepas tu pula dalam kubur tak apa-apa hasilnya. Apa yang kita kumpul kat dunia tu ada tinggal kat dunia, kecuali amalan kita. Tu kena ingat kan, tinggal roto, tinggal anak. Kau tak ada roto pun temu bumi ni boleh dia cari, insya-Allah. Rumah kita, anak-anak kita, ada saudara mara tinggal, mereka boleh cari roto. Kita dalam kubur ni tak ada dah roto. Kan tak ada roto, kecuali kita bagi potuo kan, yang disebut dalam kubur. Disebut dalam kubur pula, disebut dalam kitab pula. Kubur pula pergi tu. Tu mana nak suruh berhenti tu kan. Dalam Jawharul Mauhub salah saya ada sebut dalam kitab tu, 7 perkara nanti yang bila kita buat, pahala yang mengalir dalam kubur bagi si mati ni. Walaupun dia dah mati betul dalam kubur, pahala mengalir. Ada 7 perkara yang digariskan ulama. 7 perkara. Satu orang yang mengajar ilmu. Jadi ilmu ni umum. Kan tuan kata, Ustaz, saya tak ngaji agama dulu, Ustaz betul tak rasa apa saya nak ajar? Ngajar ngajam kutupek pun ilmu juga. Dia ngajar ngajam kutupek kat balai raya. Sambil tu mikir, saya boleh ajar. Apa faedah ni tu? Dulu mak suruh ajar mengajar ngaji, tak nak kata dia. Jangan macam tu. Kita ngajar orang ngajam kutupek. Datanglah Bedah, Joyah, PA, CA. Eloklah hujung itu kan. Pergi semua itu kan. Datang yang ngajar tu Fatimah. Fatimah ngajar Bedah, Joyah, CA. Pergi. Semua ni Komariah. Semua ngaji ya. Kebetulan ompek-ompek ni laki yang suka makan ketupek.
Kau nak masak kutupek Jaya, kau jangan pakai apa plastik tu, tak berkenan tau kat dah. Kau anyam. Kita lah ngajar bini yang menganyam. Setiap kali dia masak, lelaki, weh, sedap tu kutupek ni kan. Muasil lah kau buat tu. Dia pun ingat lah, meninggal dah, ketimbang yang ajar. Lupa lo. Kita tinggal ilmu manfaat. Ilmu yang kita ajar tu rupa-rupa rupa-rupa boleh menyebabkan seorang suami redha pada isteri dia. Besar pahala tuan. Tu jangan ingat ilmu ni mesti ilmu kamu je. Tak adalah dapat apa-apa lah. Banyak ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu fardu kifayah. Ngajar jahit. Kan? Kita ngajar orang lain jahit jenis-jenis. Lepas tu orang tu ngajarlah anak yang jahit pula. Anak tu jahit baju suami, jahit baju anak. Besar pahala tuan-tuan. Bukan nak ngaji agama dah, dengan tak menafikan ngaji agama, memanglah lebih ngaji agama ni. Tapi benda-benda yang fardu kifayah ni yang kita boleh ajar orang, jadi ilmu tu manfaat. Tuan-tuan. Satu. Ilmu tu nanti bila kita tinggal kat orang, mengalirlah pahalanya walaupun kita dah mati. Ilmu yang kita ajar. Dua, orang yang mengalirkan airan sungai. Daripada air sungai tu dibuat parit, orang boleh gunakan, ambil manfaat. Mungkin masuk kebun dia, masuk ladang dia, atau dia gali sungai tu, dia arah ke orang, orang banyak dapat manfaat daripada aliran sungai yang dia buat, yang dia dalamkan. Dua. Dulu kalau tanah-tanah Arab ni dulu memang orang gali sungai ni kan, masukkan, bagi masuk ke kebun ni, masuk ke kebun tu kan. Sedekah jariah bagi dia. Selagi mengalir air tu, selagi itulah pahalanya akan sampai kepada si mati dalam kubur. Yang ketiga, menggali telaga. Kita gali telaga, niat kita wakaf. Orang guna telaga tu. Kan? Orang guna telaga tu, air tu orang ambil. Tiga. Yang keempat, disebut dalam kitab tu tanam, orang yang menanam pokok kurma. Pokok kurma ni lah buah selagi ada buah orang dapat hasil lah kan, makan manfaatnya. Kita boleh lah kiaskan pada pokok-pokok yang lain kan. Kita tanam pokok masjid, pokok dian ke apa pada masjid kan. Apa-apa yang orang boleh makan kan, kita niat wakaf pada orang kan. Jadi beruntunglah orang yang tanah-tanah besar ni, dia boleh buat kebun kan. Buat kebun, sebahagian daripada hasil kebun itu dia infakkan pada surau, pada masjid. Begitu. Tapi hari ni lagi orang hebat kan, dia bukan tanam pokok dah, dengan tanah-tanah tu dia beri. Di Seremban tuan-tuan, kebanyakan sahabat-sahabat kita yang buat pondok-pondok tu kebanyakannya tanah-tanah wakaf lah, daripada orang kaya lah di Seremban kan. Banyak yang tanah-tanah dia diberi. Nak jalan ke Jolabu tu, banyak mereka wakaf-wakafkan nak buat pondok, sebab mereka tahu kelebihan ni nanti di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, bangunkan masjid. Kita tak dapatlah seorang-seorang bangunkan masjid ni dah. Maknanya ada sumbangan daripada duit kita. Pagi-pagi tu pergi subuh ke masjid, ke surau kau, masuklah dalam tabung RM10, RM10, RM10 kan. Kok seminggu RM10, sebulan dah RM40. 10 bulan dah RM100. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, banyak. Dengar orang nak bina masjid, kita bagi sumbangan supaya pahalanya mengalir tuan. Yang kelima. Yang keenam, mewariskan mushaf, warisan Quran. Sebab tu banyak orang hari ni lebih suka mewariskan Quran, hantar duit kan, wakafkan di Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Tu ramai orang buat. Hari ni takut kan waris kat sini tak dibaca dia anak kita, cicak yang baca Quran tu. Bagi ni, hari ni kau tuan ni, cik bagi kau Quran dia jenis relax lah, tak ada rasa apa pun. Tapi ni cik bagi kau iPhone 13, mengambur dah. Quran tak nak ini. Jadi kita nak wariskan Quran ni tuan, biar kono tompek cari orang yang baca Quran, cari tompek yang baca Quran, orang ngaji Quran. Kau tidak nanti sio-sio gitu. Kat sekolah saya tu dah banyak bona orang hafal Quran ni sekolah tahfiz je. Dia bagi sampai saya tak tahu dah kat mari bilik satu ada orang berapa puluh gitu. Datang orang buat ni Quran lah, saya nak wakafkan kat sekolah ni. Ni Quran lah bagi kepada budak ni. Saya tu nak bagi mana Quran dah banyak-banyak dah. Jadi kita carilah orang yang tengok mana-mana orang yang baca Quran tu kita wakafkan tuan. Atau surau-surau kan, baca Quran tuan, kita bagi wakafkan, wariskan Quran tu ke dia. Dan yang akhir tuan-tuan, kita tinggal anak yang memohonkan keampunan untuk kita.
Sebab itu anak-anak yang soleh ni penting untuk kita. Pastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Bukan nama yang soleh, solehah ya. Kok sekadar buh nama tak jadi tu. Mana anak tu yang kita dah didik dia. Bila kita meninggal dia tahu. Kan? Sementara anak kita hidup ni beritahu tuan. Sekali kau tak nak doa mak abah kau, satu hari tak ada doa mak. Ulama menyebutkan itu telah boleh dianggap anak itu adalah anak dahaka. Jadi kita jangan buat tuan. Paling tidak per 5 waktu tu kita mesti doakan ibu ayah kita. Tak tahu bahasa Arab, doalah, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa kedua ibu bapaku. Itu dalam bahasa Malaysia. Kau tak tahu bahasa Arab, 5 waktu tu mesti sekali. Paling kurang, yang paling baiknya setiap waktu. Dan saya suka tuan-tuan kalau tuan-tuan buat yang saya amalkan macam itu. Setiap kali kita doa mak ayah dululah. Lepas puji Allah Ta'ala, Rasulullah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa mak itu. Tu boleh doa pula semua umat. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunkan Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Warham ummat Sayyidina Muhammad. Kasihilah umat Sayyidina Muhammad. Wastur ummat Sayyidina Muhammad. Sembunyikanlah segala keaiban umat Sayyidina Muhammad. Washfi ummat Sayyidina Muhammad. Sembuhkanlah segala penyakit umat Sayyidina Muhammad. Wa aslih ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kau perbaikilah keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah kita doa yang lain-lain tu. Jadi kita doa mak ayah kita mak ayah kita, kemudian umat Muhammad umumnya. Lepas tu barulah kita doakan. Kita doa apa-apa yang kita nak minta. Sebab Nabi mendoakan ummah dia. Nabi sayang pada ummah dia, pada saudara-saudara dia yang Islam. Kita pun kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena doakan sama-sama orang-orang yang beriman. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu, dah pukul 9. InsyaAllah minggu depan atau minggu akan datang kita akan habiskan, ada lebih kurang dalam 5 ayat lagi. Itu dah cerita lain tu. Jadi untuk hari ni sekadarnya, mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah baca ayat ni, kita sama-sama beringat, sama-samalah kita berusaha. Saya selalu sebut tuan-tuan, susah kita atas muka bumi ni, ada ramai orang bantu kita. Banyak orang nak bantu kita. Paling tidak pun tak ada saudara mara, ada kawan-kawan. Tapi kalau susah kita di akhirat besok tuan-tuan, memang tak ada siapa nak bantulah. Sebab itu persiapkanlah diri kita sebelum kematian kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dululah. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Tak ada tuan-tuan ni. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahil alayhim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi akthara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بصواب.